COVID-19, masjid. Kalau ditakdir mati, mati juga. Satu perbincangan tentang isu usaha dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya Nazar Al-Jibra dan hari ini adalah hari ke-6 Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini adalah Isnin 23 hari bulan 3 2020, jam 2.30 petang. Tuan-tuan, kerana video saya semalam yang bercakap tentang isu berkalau-kalau tersebut, ada orang yang bertanya, Nazar, usaha tak mengubah takdir kan? Secara umumnya jawapannya adalah ya, usaha tak mengubah takdir. Secara umum itulah maksudnya. Nazar, kalau ditakdir mati, mati juga kan? Secara umumnya betul. Kalau Allah dah takdirkan mati, whatsoever yang kita buat pun mati juga. Jadi Nazar, kenapa perlu kuarantin? Kalau nak mati, mati juga. Dah Allah takdirkan kan? Kenapa nak pergi masjid pun tak boleh? Sepatutnya sekaranglah kita kena rapat dengan Allah. Sekarang patut belum-belum pergi masjid, rapat dengan Allah, minta dihindari virus-virus ni. Ni kita tinggalkan masjid. Kenapa buat macam tu? Kalau ditakdir mati, mati juga. Masjid ke tak masjid ke, mati juga. Kenapa hanya ketua keluarga saja yang boleh keluar rumah? Apa ingat isteri-isteri yang duduk dekat rumah ni tak mati ke kerana coronavirus? Kalau Allah tentukan isteri yang tak keluar rumah tu kena coronavirus, kena juga. Bila ditakdir mati, mati juga. Betul tak Nazar? Nazar, Allah ni maha kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Kita patut takut Allah, bukan takut coronavirus. Virus tu makhluk. Allah hakikat. Virus ni fana je Nazar. Justru itu, kita patut lebih tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan familiar dengan ayat-ayat macam ni? Saya sangat yakin tuan-tuan telah pun membacanya di media-media sosial. Ada orang yang berargumen macam tu. Tuan-tuan, hari ni kita akan berargumentasi, berkomentar tentang isu yang dibangkitkan tersebut. Isu usaha dan tawakal. Pertama sekali, saya ingin tegaskan di sini apa yang saya sebut semalam, iaitu benar usaha kita tidak akan mengubah takdir setelah takdir itu ditentukan. Kita orang beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala, beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk yang menimpa manusia. Saya ingin quote daripada surah At-Taubah. Allah Ta'ala ada menyebut dalam surah At-Taubah, Allah berkata, Qul, ini ayat 51 surah At-Taubah. Allah berkata, Qul, katakanlah Muhammad, Qul, katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami apa-apa pun melainkan apa yang telah Allah tuliskan untuk kami. Yang bermaksud apa yang telah Allah takdirkan untuk kami. Huwa maulana. Allah dia wali kami. Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah orang-orang beriman akan bertawakal. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa benar yang ditakdirkan sahaja yang akan menimpa kita. Kalau yang tak ditakdirkan, apa sahaja yang kita usahakan tidak akan menimpa kita. Bila telah ditakdirkan, tetap akan menimpa kita meskipun apa yang kita buat. Itu betul. Dan Allah mengesahkannya dalam surah At-Taubah ayat 51. Jadi, kenapa kita tak tawakal sahaja? Kenapa perlu kita cuba berusaha sana dan sini? Maka tuan-tuan, untuk discuss isu tersebut, saya suka untuk bawa kita bertadabbur ayat Allah dalam surah Yusuf dan juga beberapa petikan ayat lain. Cuma yang utamanya adalah dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, bagi orang yang familiar tentang surah Yusuf, mesti tuan-tuan ingat bahawa ada satu part di mana Nabi Ya'qub, ayah kepada Yusuf, Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anak lelaki dia yang ramai-ramai itu untuk pergi masuk ke Mesir melalui beberapa pintu. Jom kita lihat apakah yang Ya'qub telah pesan kepada anak dia. Waqala, ini ayat 67 surah Yusuf, ayat 67. Waqala, Ya'qub berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidah. Jangan kamu masuk daripada pintu yang satu saja, pintu yang sama. Jangan masuk daripada pintu yang sama ke kota Mesir tu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Sebaliknya, masuklah ke Mesir itu dengan pintu-pintu yang berasingan. Kenapa Ya'qub meminta ataupun memerintahkan anak-anak dia untuk masuk ke Mesir guna pintu yang berlainan? Jangan masuk satu pintu saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada membawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas adalah sahabat yang hebat, sahabat yang besar kepada untuk zaman Nabi. Sahabat Ibnu Abbas ini dia sangat mahir berkenaan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, kerana dia satu sahabat, yang keduanya dia adalah alim dari kalangan para sahabat. Ibnu Kathir ada meriwayatkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas tentang ayat ini. Apa Ibnu Abbas cakap? Anqala Ya'qub, berkenaan dengan perkataan Ya'qub tadi, innahu khasya alaihimul ain. Ya'qub, ayah ini, merisaukan menimpa anak-anak dia ni ain, sihir pukau, sihir pandangan mata jahat, sihir al-ain. Wa dhalika annahum kanu dhawil jamal wahiyatan hasanah. Kerana anak-anak lelaki Ya'qub ini adalah anak-anak lelaki yang penuh ketampanan dan tubuh badan mereka hebat, maka Nabi Ya'qub meminta supaya anak-anak dia masuk daripada pintu berbeza-beza supaya mereka tak terkena sihir pandangan mata jahat, sihir al-ain tersebut, sihir pukau. Itu sebab sebenar. Maka sekarang kalau tuan-tuan lihat, Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Allah, Rasul Allah Ta'ala, berpesan supaya anak-anaknya berusaha. Berusaha, itu poin penting. Berusaha untuk tidak kena sihir al-ain dengan cara masuk daripada pintu-pintu yang berbeza. Ayat selepas itu, ayat 67 juga, ayat selepas itu Allah bersebut, Ya'qub berkata, "Wa ma ughni ankum minallah min syai'." Walaupun ayah pesan masuk kat pintu beza-beza, tetapi ayah tak boleh menyelamatkan kalian daripada Allah walau sikit pun. Inil hukmu illa lillah. Keputusan semuanya terserah kepada Allah. Lihat, Nabi Ya'qub meminta anak-anaknya berusaha, tapi keputusan apa saja yang akan berlaku lepas tu, keputusan hanya datang daripada Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah hanya kepada Allah orang-orang bertawakal akan bertawakal. Dan kita adalah orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau tuan-tuan lihat sikun ayat ini, Nabi Ya'qub memerintahkan anak-anaknya untuk usaha, kemudian baru tawakal. Usaha dulu, masuk daripada pintu beza-beza, kemudian baru tawakal. Itu adalah kaedah usaha dan tawakal yang betul. Usaha dulu, baru tawakal. Jadi, kalau kita recall selain daripada Ya'qub alaihissalam dan kes ini, adakah para salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh dalam Al-Quran ini juga berusaha sebelum tawakal? Sebenarnya contohnya sangat banyak. Cuma saya ingin bawa 3 contoh dalam Al-Quran sahaja berkenaan dengan bagaimana para salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, bertawakal sebelum mereka berusaha sebelum mereka bertawakal. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan pun tahu Nabi Musa membelah laut. Tuan-tuan pun tahu. Fa'awhayna ila Musa, kami Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, an yadrib bi'asakal bahr. Musa, ambil tongkat kau, pukul. Ambil tongkat kau, pukul laut tersebut. Fan falak, lalu laut itu pun terbelah. Soalannya, kenapa ambil tongkat dan belah laut? Bukankah laut itu Allah nak membelahnya, tidak perlu dipukul dengan tongkat pun? Sebenarnya tuan-tuan, Musa diminta untuk memukul air laut tersebut adalah sebagai contoh usaha. Saya tahu usahanya kadang-kadang tak seberapa. Usahanya kadang-kadang sangat minima. Tapi usaha yang sangat minima itu, selebih-lebihnya Allah akan menyusunnya. Musa hanya memukul tanpa dia tahu apa akan berlaku selepas dia pukul. Tetapi kerana perintah Allah, dia berusaha dengan cara memukul laut tersebut. Baru tawakal, baru Allah memudahkan urusannya dengan membelahkan laut. Usaha dulu, pukul dulu laut tersebut, kemudian barulah laut itu terbelah. Barulah bertawakal kepada Allah. Usaha dulu, kemudian baru tawakal. Jangan terus minta laut terbelah tanpa sebarang usaha. Tuan-tuan, dalam surah Al-Ma'idah, Allah bercerita tentang satu lagi scene selepas semua itu berlaku, selepas isu Musa berlaku. Satu lagi scene di mana Bani Israel diminta untuk masuk dan menyerang sebuah kota. Menyerang sebuah kota yang mana kota tersebut dijanjikan akan menjadi milik Israel, milik Bani Israel. Allah bercerita tentang bagaimana terdapat watak 2 orang lelaki yang baik, 2 orang lelaki yang beriman.
Dua orang lelaki ni berkata, ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk menyerang kota tersebut, apa dua orang lelaki yang baik ni berkata? Dua orang lelaki yang baik ini berkata, udkhulu alaihimul bab. Kawan-kawan, jom kita masuk serang orang kota ini melalui pintu tu. Melalui pintu ni. Bukan pintu lain. Pintu ni kita kena masuk. Fa idza dakhaltumuh, kawan-kawan, kalaulah kita masuk serang mereka guna pintu ni, bukan pintu lain, pintu ni, fa innakum ghalibun, mesti kita boleh mengalahkan pihak musuh tersebut. Tuan-tuan, apa yang dua orang lelaki telah bincang dan telah buat? Mereka telah scout, telah pun siasat kota tersebut, pihak musuh mereka rancang strategi, kemudian mereka bentangkan strategi, mesti masuk serang guna pintu ini. Bukan pintu lain, pintu ini. Kalau masuk pintu ni, kita menang. Wa 'alallah fatawakkalu. Kemudian hanya kepada Allah kalian bertawakal. Mereka come out with the idea, mereka rancang pergerakan mereka dahulu, kemudian baru mereka pilih untuk bertawakal dalam surah Al-Ma'idah. Bukan itu saja tuan-tuan, Rasul kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan Allah Taala untuk berusaha. Allah menyebut dalam surah Ali Imran, wa syawirhum fil amr. Kamu Muhammad bermesyuaratlah dengan kawan-kawan kamu tentang urusan-urusan tu. Fa iza azamta, bila kamu semua dah buat keputusan, telah pun mentamatkan keputusan, fatawakkal 'ala Allah, baru tawakal. Bincanglah dulu, come out with any ideas dulu, come out dengan plan tindakan dulu, kemudian baru kita berserah, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, 3 contoh telah saya kemukakan. Musa membelah laut, dia usaha dahulu dengan memukul tongkatnya. Lelaki Bani Israel buat plan untuk menyerang kota itu dahulu, baru tawakal kepada Allah. Nabi kita diperintahkan untuk meeting, mesyuarat, come out with ideas, kemudian baru tawakal. Usaha dulu, kemudian baru tawakal. Ini adalah kaedah yang tepat dalam memahami takdir, bagaimana ia berlaku, apa peranan usaha dan apakah peranan tawakal untuk menepati takdir tersebut. Tuan-tuan, jangan kita silap faham berkenaan dengan isu takdir, isu usaha dan isu tawakal. Maka sekarang dalam COVID-19 ini, apa usaha kita? Bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang berusaha untuk menangani COVID-19 ini? Jawapannya mudah tuan-tuan. Majoriti kita selaku orang awam untuk menangani COVID-19 ini, usaha kita adalah taat kepada arahan pemerintah. Taat kepada arahan pemerintah. Maka tuan-tuan, kita boleh menyumbang, kita boleh berusaha menghentikan penularan COVID-19 ini dengan cara duduk diam-diam dalam rumah. Jangan keluar, jangan balik kampung, jangan bersesak-sesak, jangan beramai-ramai di mana-mana sahaja. Jangan beramai-ramai dekat masjid. Bila pemerintah kata sembahyang di rumah, sembahyang di rumah. Bila pemerintah kata jangan pergi sembahyang Jumaat, maka tutup masjid, jangan pergi sembahyang Jumaat. Ketika pemerintah kata hanya imam dan bilal sahaja yang berazan dan juga berjemaah di masjid, taat, sami'na wa ata'na. Dan jangan bersesak-sesak beramai-ramai di pasar raya, sama sahaja. Jaga jarak antara individu ketika berada di luar, di pasar raya, di masjid ataupun di mana-mana saja. Jaga jarak. Pakai sarung tangan, pakai mask ketika perlu waktu berada di luar, basuh tangan selalu, bawa hand sanitizer, minum banyak air suam. Ya, saya sebut ni, minum banyak air suam, ikut arahan pemerintah. Dan yang paling penting sekali, buat pemeriksaan di pusat-pusat kesihatan sekiranya kita ada simptom ataupun sekiranya kita ada kontak dengan orang yang disyaki ada COVID-19. Itu semua adalah usaha-usaha kita. Jangan kita buat diam sahaja. Jangan bertangguh. Pergi buat pemeriksaan. Kalau tuan-tuan ada simptom ataupun tuan-tuan ada hubungi, ada kontak dengan orang-orang yang ada simptom tentang COVID-19 ini. Tuan-tuan, itu cara yang telah pun kita come out, kita berbincang, kita bermesyuarat, kita plan untuk halang penularan COVID-19 ini. Maka bila kita plan, kita laksanakan, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi apakah fungsi untuk kita berusaha ini? Kalau usaha tak mengubah takdir, kalau Allah takdirkan mati pun mati juga, kenapa masih perlu usaha? Sedangkan tak berubah pun kalau kita berusaha ataupun tak. Ringkasnya adalah kerana kita taat kepada Allah.
Allah telah perintahkan kita usaha dulu, maka kita usahalah dulu. Tapi kalau jawapan itu tidak mencukupkan, memuaskan hati kita dengan jawapan itu, maka jom kita tadabbur balik surah Yusuf berkenaan dengan arahan Yaqub tadi. Yaqub tadi memerintahkan anak dia untuk usaha dulu kemudian tawakal. Apakah yang berlaku selepas tu? Dalam surah Yusuf, tuan-tuan semua, ayat 68, Allah menyambung kisah Yusuf tersebut, dan Allah berkomentar pula tentang isu usaha dan tawakal Yaqub tersebut. Apa Allah sebut? Allah kata, walamma dakhalu min haitsuma amaruhum abuhum, tak kala mereka mengikuti saranan ayah mereka itu, mereka masuk ikut pintu beza-beza, makana yughni anhum min Allah min syai', benarlah tindakan mereka itu tidak menyelamatkan mereka dari Allah wala sikit pun. Benar, memang mereka masuk ke kota dengan banyak pintu tersebut tidak menyelamatkan mereka dari Allah sikit pun, seperti mana yang Yaqub telah fahami. Sebiji-sebiji jadi. Yaqub usaha untuk mereka tak kena sirat lain. Mereka berusaha masuk ikut pintu berbeza-beza, tapi Allah kata, bila Allah kata jadi juga. Maka mereka masuk tidak menyelamatkan mereka dari perancangan Allah sikit pun. Seperti yang tuan-tuan maklum tentang kisah tersebut, mereka tak kena sihir al-ain, tapi Allah Ta'ala ada perancangan lain terhadap mereka dan tetap berlaku kat atas mereka juga. Maka la yughni anhum min Allah min syai', tak selamat mereka daripada perancangan Allah wala sikit pun. Habis kenapa tak usaha juga kalau tak berubah apa-apa? Illa hajatan fi nafsin Yaqub qadaha. Saranan itu, usaha itu tak lain hanyalah menunaikan hajat Yaqub yang terpendam. Maka tuan-tuan, kenapa kita usaha juga meskipun usaha atau takdirnya sama? Kenapa kita usaha juga? Jawapannya, illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Hanyalah satu sarana itu tak lain cumalah menunaikan hajat Yaqub yang terpendam. Kita manusia ni ada hajat, ada keinginan. Kalaulah, saya sebut kalau, ini bercakap tentang masa depan ni, kalau tu boleh disebut. Bukan isu semalam. Cuba bayangkan begini. Kalaulah ditakdirkan isteri kita mati kerana COVID-19, bukankah kalaulah isteri kita telah pun guna hand sanitizer, kalaulah isteri kita telah pun memakai mask ketika di luar, kalaulah kita telah jarakkan, kita telah berusaha dan isteri kita mati, kita redha, kita orang beriman, kita redha. Tapi kalaulah kita tidak berusaha dulu dan kemudian isteri kita mati, apa kita akan cakap? Syaitan akan datang dan syaitan akan membisikkan, kalaulah dulu aku pakai hand sanitizer, kalaulah dulu aku tak beramai-ramai, kalaulah aku dulu tak pergi masjid sembahyang jemaah, mesti hari ni isteri aku masih hidup. Tuan-tuan, akhirnya syaitan akan guna isu-isu macam ni untuk menghilangkan keyakinan kita terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala. Syaitan sangat bijak. Tuan-tuan, syaitan sangat bijak untuk menyesatkan umat manusia. Sebab tu tuan-tuan, kita ada hajat yang terpendam. Kalau kita usaha, kemudian ada orang kesayangan kita mati, kita redha. Tapi kalau kita tak usaha, kemudian ada orang kesayangan kita mati, kita akan terkilan. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Allah suruh kita usaha sebelum tawakal untuk menghilangkan hajat yang terpendam tersebut. Wa innahu lazu ilmin lima alamnahu. Yaqub satu orang yang mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang Allah, kami ajarkan kepadanya. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Cuma majoriti orang tak tahu. Tuan-tuan, saya nak maklum kata kat sini, Yaqub diajar oleh Allah melalui wahyu, dan itulah yang diajar oleh Allah, iaitu usaha dulu baru tawakal. Majoriti orang tak tahu. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Maka tuan-tuan, saya nak akhiri dengan sikit nasihat. Tuan-tuan, kita jangan jadi salah satu daripada dua ekstrim tentang isu doa, usaha dan tawakal. Kita tak boleh jadi ekstrim yang pertama, iaitu utamakan tawakal tanpa langsung mahu berusaha. Ini ekstrim yang tak boleh. Yang kedua, utamakan usaha tanpa langsung mahu bertawakal. Itu juga ekstrim yang tak boleh. Kita ummatan wasata, umat pertengahan. Kita tawakal, kita juga usaha. Kita tawakal, kita juga usaha. Kita ummatan wasata.
Tuan-tuan, wallahu alam. Berjumpa lagi untuk perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.